لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita mula, kita merafakkan, mengangkat dan melafazkan syukur, segala puji dan puja hanya milik Allah yang telah mengizinkan kelas kita pada malam ini berjalan dan berlangsung seperti yang kita atur. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, kita masih lagi di dalam kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, iaitu kitab yang berhubung dengan urusan kematian dan keimanan kepada hari akhirat, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Bab yang akan kita sambung pada malam ini, bab yang dibawa oleh pengarang ataupun penulis kitab kita, iaitu bab pada menyatakan tentang perkara ataupun perbuatan amalan yang boleh mengangkat dan menghilangkan kesulitan dan kesusahan pada hari kiamat. Itu bab yang akan kita bahas pada malam ini. Pada bab ini tuan-tuan, secara langsung atau sepintah lalu, penulis dia bawa beberapa dalil yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang membolehkan sekiranya seseorang itu mengamalkannya, melakukannya di dunia ketika dia hidup, dia mengamalkan perbuatan itu, amalan itu, perkara tersebut dia lakukan, kesan dan balasan daripada amalan yang dia buat itu, jaza apa yang dia akan dapat, Allah akan menghilangkan, mengangkat segala kepayahan, kesulitan dan kesukaran yang dia hadapi di padang mahsyar. Maksudnya, balasan ini, ganjaran ini, kelebihan ini akan diperolehi, dituai dan diberikan oleh Allah kepada kita pada hari kiamat. Di mana? Di padang mahsyar. Ketika mana tidak ada pertolongan, pada hari yang kita semua beriman, hari yang besar, yauma la tamliku nafsun an nafsin syai'a, pada hari di mana manusia tidak boleh membantu sesiapa pun. Pada hari kita tidak boleh meminta pertolongan dan tidak ada orang yang boleh menolong kita. Tidak ada orang yang boleh melindungi dan menyelamatkan kita pada hari itu. Allah memberikan pertolongan kepada kita, mempermudahkan urusan kita kerana sesuatu yang telah kita buat di dunia. Itulah apa yang disebut di dalam bab ini. Penting kita mengetahui amalan-amalan ini ataupun perbuatan ini kerana apa? Kerana seperti yang saya sebut tadi, pada hari itu tidak ada penolong.
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Pada hari di mana tidak ada orang yang boleh membantu, menolong, membela kita, tak ada. Hari yang mana Quran kata apa tuan-tuan? Di dunia apa yang boleh membantu kita? Satu, mal. Benda yang boleh membantu, membela, menyelamat dan melindungi kita, mempermudahkan urusan kita di dunia apa dia? Harta. Untuk memudahkan urusan kita, untuk memberikan kesenangan ataupun keselamatan di dunia ni, kita memerlukan harta. Yang kedua tuan-tuan, yang akan membantu dan membela kita, ahli keluarga, sanak saudara, rakan taulan dan juga orang yang dekat dengan kita. Pada hari itu ada tak benda ni? Kita selalu dengar imam baca, yauma la yanfa' malun wala banun. Pada hari kiamat nanti Allah menyatakan awal kepada kita. Sebut awal, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kamu dibangkitkan esok, tidak bermanfaat harta kamu. Maksudnya kita tak boleh menggunakan harta kita untuk menebus apa yang kita nak. Tak ada apa yang boleh menebus. La yanfa'. La yanfa' ni maksudnya tak berguna. Tak pakai. Itu yang pertama. Yang kedua pada banun, anak. Sebab dua benda ini Quran selalu sebut. Kalau tuan-tuan perasan, bila kita baca Quran, dua perkara ini selalu disebut bersama. Kalau kita tengok Al-Quran, dua benda ini akan selalu digandingkan, selalu disebut secara bersamaan di dalam satu ayat. Malun banun. Innama amwalukum wa auladukum. Dalam setengah ayat. Setengah ayat dia guna mal, dia guna mufrad, mal. Banun, anak. Dalam sebahagian ayat dia guna amwal, aulad, anak juga, harta juga. Sebab apa tuan-tuan? Kerana kata ahli tafsir, di kalangan ulama tafsir, mereka sebut apa? Dua benda inilah yang manusia paling cinta dan manusia berbangga-bangga dan menjadi tujuan hidup manusia. Dua benda. Lepas itu bila kita sembang dengan orang pun, soalan yang common question, soalan yang biasa kita tanya, anak berapa orang? Anak kerja apa? Anak duduk mana? Kerana manusia berbangga-bangga, manusia bermegah dengan kehebatan harta dia, anak dia. Ini dua benda yang manusia bertarung. Quran tak larang, tapi Quran kata kedua-dua perkara ini tidak bermanfaat pada hari akhirat. Dua benda yang manusia berlumba-lumba. Anak yang ramai orang suka, apatah lagi anak-anak yang berjaya, anak-anak yang boleh membanggakan dia kan. Dia sembang anak dia macam ni, anak dia macam tu. Soalan biasa. Orang tak ada sembang dengan kita, kucing berapa ekor? Orang tak tanya kita. Orang tanya anak berapa orang? Kerja apa? Duduk mana? Mengaji mana? Itu soalan apa tu? Soalan yang orang takathur fil amwal wal aulad. Orang berlumba-lumba untuk memperbanyakkan hartanya dan anak-anaknya. Tapi pada hari itu benda tu semua la yanfa'. Tak ada guna. Okey, hadirin mukminin. Pasal itu kita baca dalam sebahagian ayat Allah kata yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih. Pada hari manusia lari, dan hatta kita baca dalam Sahih Bukhari bagaimana di kalangan para nabi, anbiya, mereka juga tak boleh membantu keluarga mereka. Nabi Ibrahim jumpa dengan bapa dia Azar pada hari kiamat, mereka bertemu, dua-dua bertemu. Ibrahim alaihissalam dengan ayah dia Azar, mereka berjumpa. Dalam hadis tu sebut apa? Nabi Ibrahim tak boleh tolong bapa dia. Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilullah, yang kita sebut kama sallaita ala Ibrahim,
yang di kalangan para nabi, Allah mengangkat Nabi Ibrahim daripada tulang sulbi, daripada benih Nabi Ibrahim itulah keluarnya semua para nabi. Sebab itu dia digelar Abul Anbiya, bapa kepada nabi-nabi. Ni siapa dia? Siapa dia yang menjadi usul, yang menjadi induk semua nabi mai daripada dia? Nabi Ibrahim. Keturunan dia, keturunan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susur galurnya bertemu dengan Nabi Ismail. Ismail itu berbinkan Ibrahim. Tetapi Ibrahim yang diangkat sebagai Khalilullah, yang begitu dekat kekasih hati Allah, kekasih Allah, dia juga tak boleh membela dan menyelamatkan ayahnya. Akhirnya ayah dia ditukar menjadi kibash, ditukar menjadi seekor binatang dan dicampak ke dalam neraka kerana nak jaga ayak muka Nabi Ibrahim. Malu kalau orang tengok ini bapa Nabi Ibrahim. Siapa yang malu? Dia telah menconteng arang ke muka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata dekat Allah, Allah telah janji Allah tak akan malukan dia hari ini. Kalau ayah dia masuk neraka, dia akan malu. Macam mana nak buat? Allah Ta'ala tukar ayah dia. Ini semua tuan-tuan suatu pengajaran kepada kita bahawa manusia itu bergantung di atas diri dia. Mudah-mudahan tuan-tuan, adalah amalan yang kita bawa bertemu dengan Allah boleh menyelamatkan kita. Saya dan tuan-tuan, kita akan berharap dengan apa yang kita buat. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Al-Qurtubi, dia bawa Qurtubi ini tuan-tuan dengar, dia merujuk kepada Cordoba ni di Spain lah, Andalus. Andalus ni Spanyol, kan? Tapi daripada Spain ni, Spanyol ni, selain daripada tuan-tuan Spanyol ni macam-macam lah kita dengar, kan? Selain daripada Spanyol ni, Spain ni, Andalus, dia banyak tokoh-tokoh ulama, alim, jaguh lahir daripada bumi Andalus, Spain, Spanyol ni. Antara yang terkenal, yang masyhur, Ibnu Hazmin Al-Andalus, alim besar Ibnu Hazm, kita sebut Ibnu Hazmin Al-Andalus, dia daripada Andalus. Okey, so tuan-tuan, kita tengok hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada an Abi Hurairah radhiyallahu an qal, daripada Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang pertama yang tuan-tuan semua boleh buat, termasuk saya. Kalau kita buat di dunia, kita akan dapat balasannya di akhirat. Ketika tuan-tuan berdiri, tengok kiri dan kanan, atas, depan, bawah, belakang pun semua tak ada siapa nak boleh selamatkan tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan diberikan ruang dan jalan yang luas dan terbentang kerana sesuatu yang tuan-tuan buat di dunia. Apa dia? Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dia panjanglah, wa man satara musliman satarahullah, apa semua tu. Tapi kita nak ambil takat tu je, rangkap tu saja, masa kita pun terhad. Sesiapa daripada kalangan orang-orang mukmin naffasa, tanfis. Apa makna naffasa? Meringankan. Meringankan. Tuan-tuan kena ingat perkataan word yang digunakan oleh Nabi itu, meringankan. Sesuatu kepayahan,
kurbatan. Kurbatan ni sesuatu yang susah, sulit, sukar, payah. Masalah lah. Tak kira lah, umum. Masalah ni umum. Masalah wang ringgit, masalah kesihatan, masalah apa semua. Dia pi kurangkan masalah tu. Dia pi ringankan. Okey tuan-tuan, masalah ni dia ada dua. Satu, meringankan. Satu lagi, menyelesaikan. Ada beza? Ada beza. Yang mana yang paling hebat? Menyelesaikan. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Satu orang lepas keluar pada Masjid Alwi, dia mai jumpa. Dia kata, "Pakcik, saya nak balik naik bas, nak beli tiket. Berapa? RM50. Tuan-tuan main masjid tak bawa duit. Kan? Main masjid tak bawa duit. Adalah RM10. Masalah dia hanya selesai dengan RM50. Tapi tuan-tuan ada 10. Dia kata, macam mana nak buat nah? Hang nak pakai 50, pakcik ada 10. Hampir cari orang lain lah. Janganlah macam tu kan. 10 yang ada tu pun bagilah. Dia kata kalau bagi pun bukan nak boleh selesai pun. Korang-korangnya dah ada 10, taklah payah nak cari lagi 40. Dalam hadis ni dia kata selesai ke atau dia kata meringankan? Tengok rahmat Tuhan tu. Pemilihan bahasa tu, pemilihan kata itu memberikan pengajaran kepada kita. Tuhan dia tahu bahawa setiap daripada kita tidaklah mampu nak selesai. Tuan-tuan, masjid terbakar di Alok Kedih. Nak selesai kurang-kurang 300,000. Ada siapa-siapa boleh bagi seketui selesai terus? Ada siapa-siapa dia kata ni, apa duk buat kutik buat malu kat orang ni? Berapa? 400,000. Pi di rumah saya petang esok, saya bagi penuh 400,000. Saya duk carilah buat malu kat orang. Ada. Untuk nak selesaikan benda tu besar. Dan berapa banyak masalah dalam dunia ni yang kita dengan kemampuan yang terbatas kita tak boleh nak selesaikan. Tetapi Allah telah membuka peluang. Dia tak kata selesai tau. Dia tak kata menyelesaikan. Tengok Nabi punya word, dia tak kata sesiapa yang menyelesaikan masalah. Dia tak guna kalimah tu. Dia hanya guna kalimah meringankan. Masalah selesai tak? Masalah tetap tak selesai. Cuma dia kuih ringan, dia kuih mudah. Padahal lah. Yang tu kita boleh tak? Tuan-tuan, yang meringankan tu boleh tak? Boleh kan? Kan? Mungkin kita tak boleh selesaikan turis, tapi sekurang-kurangnya mungkin kita boleh bagi meringankan ni luas. Kan? Sebab itu orang tanya kita nasihat. Kita dengar, ui masalah hang berat, masalah hang payah nak selesai. Memang masalah dia payah, tapi sekurang-kurangnya kita bagi sikit nasihat, bagi semangat, dia pun rasa okey, aku tenang, nanti aku fikir macam mana nak selesai. Itu termasuk di dalam hadis ni. Ini menunjukkan Nabi nak membuka seluas-luasnya pintu ini, bahawa setiap daripada kita mampu untuk meringankan. Tak tahulah kalau sampai tuan-tuan kata, saya ustaz sikit pun tak boleh nak tolong apa. Oi, adakah satu orang sampai tak boleh tolong apa? Kan? Tak boleh. Sebab itu ada hadis. Tuan-tuan tengok tak? Satu orang mai tanya Nabi, macam mana nak buat baik? Nabi kata sedekah. Tak boleh. Saya pendekkanlah hadis tu. Tak boleh tolong orang yang bagi sedekah. Tuan-tuan tak boleh bagi sedekah, tuan-tuan pergi tolong. Artinya alternatif. Dia kata tak boleh. Sedekah pun tak boleh, pergi tolong orang bagi sedekah pun tak boleh. Nabi kata hang duk sengak. Duk sengak boleh? Jangan pergi kacau, jangan pergi ganggu orang yang nak buat baik tu. Boleh tak? Tak tahu lah tuan-tuan, saya duk sengak pun tak boleh. Tak tahu. Sebab itu kita ada banyak ruang. Nabi kata siapa yang meringankan, mengurangkan. Artinya hadis ni juga mukhalafah dia apa? Siapa yang menyusahkan, menambahkan kesusahan, Allah Ta'ala akan susahkan dia. Itu dia tuan-tuan. Sesiapa yang menyusahkan orang dalam apa bentuk
tok cara sekalipun, ingat, dia akan disusahkan. Nabi SAW kata, sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala akan memudahkan dan meringankan kesusahan kepada orang tersebut pada hari kiamat. Waman yassara ala mu'sir, sesiapa di kalangan orang beriman yang mempermudahkan seseorang yang di dalam kesulitan, mu'sir, fa inna ma'al usri yusra. Tengok, usri susah, yusri mudah. Yusri mudah, yusrun. Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Yang ni dapat di dunia lagi, urusan dia akan dipermudahkan. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak pergi syarah sikit ni, kita nak bagi sedikit peringatan. Ni bukan huraian, peringatan. Hadis ini menjadi dalil bahawa amalan mempermudahkan urusan orang lain, meringankan masalah orang lain, membantu sekadar yang kita mampu, mengangkat kepayahan orang lain, kita akan dapat balasan di akhirat dan termasuk juga sebahagiannya di dunia. Tetapi tuan-tuan, kita diajar bila kita tolong satu orang, kita ikhlas kerana Allah. Di dalam ibadat, benda yang paling besar ikhlas. Pasal ada orang dia semayang duha. Kita tanya, pasal apa hang yang semayang duha? Dia kata, siapa yang semayang duha akan kaya. Boleh tak tuan-tuan semayang duha dengan maksud nak kaya? Maka orang-orang menega sebelum mereka buka kedai, mereka tak semayang subuh, tapi mereka semayang duha. Bukan semua, lagi marah mereka. Bukan semua. Pasal apa abang tak semayang subuh? Subuh tak ada fadilat apa. Tapi duha jangan tinggal. Duha jangan tinggal. Banyak dah toke-toke, dia duk cerita, depa mayang duha, depa kaya. Boleh tuan-tuan? Ini satu bentuk kekeliruan di dalam memahami fadilat. Satu orang yang semayang duha kerana dunia, kerana untung dunia, dia telah syirik di dalam amalan itu. Kerana dia meniatkan salat itu untuk apa? Untuk apa? Untuk dunia. Quran kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tuhan kata jangan meniatkan amalan melainkan kerana aku. So tak boleh satu orang pergi semayang dengan niat nak kaya. Kita pergi satu kedai, tengok dia gantung ayat 1000 dinar. Ini saya nak bagi tahu ni, meletakkan fadilat ni. Pertama, kita tak boleh pandai-pandai. Salah satu daripada masalah besar masyarakat ni, mereka memandai-mandai dalam urusan menentukan fadilat. Surah ni fadilat sekian, semayang ni fadilat sekian, kayu ni fadilat sekian, batu ni fadilat sekian, kain ni fadilat sekian, selawat ni fadilat sekian. Yang mana benda tu tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dia mereka. Fadilat ni siapa nak bagi? Tuhan nak bagi. Pasal itu tuan-tuan berhati-hati. Sekarang tersebar amal ayat ni selamat daripada coronavirus. Banyak. 3 kul nu 4 bismillah ni, bismillah 4 alif lam 7 lah apa semua untuk coronavirus. Siapa abang? Mai mana? Daripada mimpi tuan guru. Syakan. Lagi dahsyat di Indonesia, ada satu orang apa nama tak tahu, dia telah interview, dia telah temuduga COVID tu. Kita baca tak di Indo? Dia pergi temuduga COVID tu. COVID tu telah habaq, macam mana nak settle masalah dia? Syakan Indo sentiasa mendahului kita. Kan? Tapi saya nak bang, dulu ada apa mimpi kan. Tapi saya nak cerita ni semua karut, khurafat. Jadi kita tak boleh letak termasuk fadilat ni. Pasal apa pergi gantung ayat 1000 dinar?
Ayat tu, ayat bukan ayat sebelumnya, surah At-Talaq tu, wa may yattaqillah. Dia kata barang siapa yang gantung ayat ni, murah rezeki dia. Siapa yang habaq? Sebab itu tuan-tuan, lepas ni bila dapat SMS, dapat WhatsApp, dapat pesanan, dapat surat, dapat apa-apa iklan, dapat apa-apa petua, nombor satu, soalan yang pertama, tuan-tuan tanya, mari mana? Siapa petua? Siapa habaq? Dia tak ramai orang duk share? Tak. Beware, kita hati-hati. Baca surah Yusuf, anak jadi segak. Baca surah ini, fadilat-fadilat yang tidak ada dalam hadis, palsu. Fadilat-fadilat yang karut, yang tidak dibaca Quran itu untuk muka segak. Muka segak. Tuan-tuan, nak segak macam mana? Segak tak segak ni dia ikut siapa? Lepas itu kalau tuan-tuan tengok anak segak je, tengok mak dia, tengok pak dia, mesti segak. Anak India, bila dia keluar, dia akan India. Anak Melayu macam Melayu. Satu anak Melayu keluar-keluar main, putih, segak, macam Pakistan. Jaga-jaga. Dia kata pak dia kot Pakistan. Dah pak dia Melayu kangak ni. Ya, anak macam Pakistan ni. Ini fadilat baca surah Yusuf. Apa tuan-tuan? Saya bukan sebab dia kata benda ni lama dah. Benda ni memang lama, tetapi dia telah berakar dalam masyarakat dan dia mari tambah ke atas. Itu satu. Nak menentukan fadilat, nak kata benda ni dapat macam ni, benda amalan ni macam ni, buat ni macam ni apa semua, dia mesti sabit daripada nas. Kerana benda-benda macam ni Tuhan yang nak bagi. Pelindung nu, pedinding ni, pelarih nu, pengasih. Ayat ni pelarih, ayat ni pengasih. Ini semua fadilat tau. Tahu tak fadilat? Buat ayat ni melariskan jualan. Buat ayat ni menambah kasih sayang. Itu semua dia panggil apa? Itu dia panggil kelebihan. Kelebihan tu hak siapa? Hak Tuhan. Bukan hak kita. Maka ini patut kita hati-hati. Nampak? Hadirin mukminin. Kemudian kita sebut, kita sambung balik dalam hadis ni. Di antara bentuk, dia kata hathas syar' ala qada'i hawaijin nas wa taysir alaihim wa naf'ihim bima yatayassaru min malin wa ilmin aw ma'unatin aw musyawaratin. Dia kata hadis ini menjadi suatu galakan dan motivasi untuk kita berlumba-lumba memenuhi hajat manusia, memudahkan urusan mereka, memberikan manfaat kepada mereka, sama ada dengan apa? Banyak cara lah. Dengan cara yang pertama, mal. Siapa yang ada duit, guna duit. Siapa yang tak ada duit, guna ilmu. Siapa yang tak ada ilmu, gunalah apa-apa pertolongan atau buah fikiran. Kadang dia ni duit pun tak ada, tenaga pun tak ada, tapi dia boleh bagi pandangan, nasihat. Okey lah. Hadirin mukminin, ini cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadis ni juga mengajar kita apa? Amalan yang besar di sisi Tuhan, amalan yang bermanfaat kepada manusia. Nampak? Amalan yang bermanfaat kepada manusia tu. Pasal itu tuan-tuan biasa dengar ada kisah Hasan al-Basri. Hasanul Basri. Siapa dia Hasanul Basri ni? Imam daripada kalangan tabi'in. Dia bukan sahabat, tapi dia anak murid sahabat. Tak pernah dengar Hasan al-Basri. Kacau. Alim ni, jago besar ni dalam Islam. Hasan al-Basri, imam, alim, kabir. Dia ada satu cerita dengan satu orang nama Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani. Hasan al-Basri ni, dia suruh anak murid dia pergi ajak Thabit al-Bunani ni pergi cari orang susah, pergi buat kerja kebajikan. Tuan-tuan tahu tak Thabit al-Bunani ni dia duk buat apa? Yang mereka duk pergi ajak ni, dia duk i'tikaf di masjid. Dia duk i'tikaf di masjid. Dia berkata, jom Hasan al-Basri suruh ajak hang pergi cari orang susah,
pi tolong depa. Masa tu dia duk i'tikaf di masjid. Dia kata minta maaf, aku nak i'tikaf buat ibadat. Dia pun balik pergi cerita kat Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata hampir habaq dekat dia, keluar sehari pi cari orang susah, pi tolong, lebih baik dan besar ganjaran dia daripada i'tikaf setahun. Dia i'tikaf setahun, dia duduk dalam masjid tak keluar setahun, 360 hari, bukan sehari, 360 hari dia i'tikaf di masjid, pahala tak besar. Sehari dia keluar pergi cari orang susah tolong, lebih daripada i'tikaf di masjid setahun. Depa mai habaq buah tu, tinggal i'tikaf, keluar dengan depa. Banyak lagi hadis-hadis lain yang menunjukkan kepada kita apa? Ibadah yang memberikan manfaat pada orang lain, termasuklah hadis ni, lebih besar dan disukai oleh Allah daripada ibadat fardiyah, ibadat individu. Salat individu, betul tak? Zakat mujtama', ijtima', masyarakat. Sebab tu zakat ni hebat. Orang yang bayar zakat ni besar di sisi Tuhan, mulia di sisi Tuhan. Pasal bila dia semayang 2 rakaat, dia saja yang dapat pahala kelebihan, tapi orang yang bayar zakat, nampak? Dia ukuran dia macam tu. Nampak? Hadirin mukminin. Pasal tu ada kelebihan orang-orang yang buat kerja yang orang lain boleh menolong di atas kebaikan dia. Okey, hadirin mukminin. Pasal itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, terkenal lah, tuan-tuan kenal dia kan? Bekas ketua ulama sedunia. Dia duduk di Doha, Qatar. Dia kata apa? Dia kata ramai orang pergi haji saban tahun, berulang-ulang kali, umrah beratus-ratus kali. Pergi haji, ada peluang haji, bukan haji yang fardu tu, haji yang kedua, ketiga tu. Umrah tak salah. Tapi dia kata, dia sebut dalam kitab dia Fiqh Aulawiyat. Dia ada tulis satu buku Fiqh Aulawiyat. Fiqh dalam kita nak menentukan yang mana patut didahulukan, yang mana patut dikemudiankan. Buku tu bagus. Dia kata amalan mana patut dulu, amalan mana patut kemudian, amalan mana kita patut utamakan. Dalam buku tu dia terjemah ada bahasa Melayu, tuan-tuan boleh cari. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Dia kata satu orang yang berulang kali pergi haji, manfaatnya tidak keluar melainkan hanya pada diri tuan haji itu saja. Tapi kadang-kadang dia pergi mencari Tuhan, dia pergi cari redha Tuhan, dia pergi cari keampunan Tuhan beratus ribu kilometer di Mekah, tetapi dia tak nampak orang miskin di sebelah rumah dia. Lebih kurang mafhum tulisan dia, kata-kata dia macam tu. Dia kata kalau kawan tu tak pergi rentah haji berpuluh-puluh kali, dia pergi bagi orang miskin makan. Pasal itu dia kritik. Dia kritik orang-orang yang memenuhi kan. Tak salah lah kalau dalam masa yang sama dia pergi haji, dalam masa yang sama dia tolong orang. Dia nak habaq keutamaan. Okey, wallahu taala a'lam. Hadis ni juga tuan-tuan memberikan suatu lagi pengajaran kepada kita. Apa dia? Dia kata antaranya di dalam setiap amalan balasannya sama dengan apa bentuk dan jenis yang kita buat. Ini menarik. Kalau dalam bahasa orang-orang tak ada agama, dia kata karma lah. Karma, buat baik dibalas baik. Tapi tuan-tuan, memang betul, bukan betul karma tu. Karma ni tak ada dalam Islam. Tapi cuba tuan-tuan tengok. Saya akan baca 5-6 hadis secara sepintas lalu, nak bagi tuan-tuan nampak. Al-jaza min jinsil amal. Manusia ni akan dibalas oleh Allah berdasarkan apa yang dia buat. Tuan-tuan tengok nah, dia mudahkan urusan dia, balasan dia, urusan dia jadi mudah. Sama. Saya bagi contoh yang lain. Tengok dalam hadis daripada Ibnu Umar, daripada Abdullah Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Ahabbun nas ila Allah taala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Tuhan cinta, orang yang paling ramai manusia mendapat manfaat daripada dia. Nampak? Pasal itu macam depa dua orang ni banyak orang dapat manfaat ni. Kan? Tapi depa kena ikhlas lah. Kan? Depa ikhlas lah pasal muka depa benar-benar masuk, muka saya yang masuk kan. Tapi ramai orang dapat manfaat. Wa ahabbul ila Allah. Tengok.
Jadi tuan-tuan nak jadi orang yang dicintai oleh Allah, tuan-tuan kena make sure orang ramai boleh tumpang kebaikan tuan-tuan. Nampak? Macam orang yang buat lampu jalan ni. Ni manfaat ramai ni. Pasal tu kadang-kadang saya buat cerita kat tuan-tuan kan, ada orang yang buat paip ayak, kita boleh ambil wudu. Kan? Mandi wajib. Kalau dia tak buat paip ayak, kita tak boleh mandi wajib. Kita tak boleh buat ibadat. Dia pasang lampu. Kita boleh nampak jalan main masjid, orang yang buat jalan. Banyak manfaat dia, banyak pahala dia. Kan, nampak? Tu satu. Wa ahabbul a'mali lillahi ta'ala, dan amalan yang paling Tuhan suka di dalam amalan-amalan yang ada ni, sururun tudkhiluhu ala muslim, iaitu dia memasukkan kegembiraan kepada orang Islam yang lain. Siapa yang boleh memasukkan kegembiraan? Tuan-tuan faham no? Buat bagi orang seronok. Macam satu orang kan, tuan-tuan nampak dia duduk berniaga tak laku, tuan-tuan berhenti. Tuan-tuan nampak dia duduk tunggu tuan-tuan berniaga tak laku kan, tuan-tuan pun berhenti. Dia tak apalah, bagi kat saya lah, ada berapa saya beli semua. Kita pun minta dia punya teriak. Tuhan kata itu yang paling dia cinta. Kita memasukkan perasaan gembira, orang gembira dengan tindak tanduk kita. Itu yang paling Tuhan suka. Kemudian lagi Nabi kata apa? Au takshif anhu kurbatan, atau dia mensingkap kesusahan orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau dia melunaskan hutang orang. Oh, yang ni berat sikitlah. Au tatrudu anhu jau'an, atau dia mengenyangkan orang yang lapar. Wali an amshiya ma'a akhi fi hajatin, sesungguhnya berjalan bersama dengan saudaraku di dalam menunaikan hajat. Nabi kata berjalan dengan saudara kita, pi cari orang, pi selesaikan masalah orang, lebih aku suka daripada i'tikaf di Masjid Nabawi ini selama sebulan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Itu dia. Nampak? Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, dalam hadis yang lain daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? Man anzara mu'siran aw wada'a an, sesiapa yang memberi tempoh kepada orang yang berhutang. Siapa yang bagi tempoh orang yang berhutang ni, dia bagi tempoh, dia bagi masa. Apa yang Tuhan buat? Adhallahu Allahu bi dhillih, Allah Ta'ala akan naung dia di bawah arash. Tapi jangan ambil kesempatan lah. Dia dah saya susah, okey tak apa. Kita pun tak guna sangat duit tu. Tak apa. Ada hamil bayar. Ada hamil bayar. Orang yang falsafah dia ada hamil bayar, atau takat mana hang boleh bayar hang bayar. Falsafah dia tuan-tuan, pahaman dia antara orang yang duduk di bawah arash. Okey. Dalam hadis yang lain juga, Nabi kata man satara musliman satarahullah, sesiapa yang tutup aib muslim, Allah tutup aib dia. Hari ni tuan-tuan tengok dalam khutbah kita. Dalam hadis yang lain juga Nabi kata apa? Sesiapa yang tidak mengasihi orang, Tuhan tidak mengasihi dia. Ini apa maksud saya ni? Maksud saya, apa yang tuan-tuan buat, itulah apa yang Tuhan akan serve pada tuan-tuan. Sebab itu ada hadis, siapa yang bagi orang minum, siapa yang bagi orang minum, orang yang dahaga minum, Allah akan bagi dia minum pada hari akhirat. Siapa yang bagi orang makan di dunia, Allah akan bagi makan di akhirat. Dunia kalau orang tak bagi kat kita, kita boleh cari, tak ada masalah. Dunia kalau kita lapar, kita dahaga, orang tak bagi, banyak rata ceruk kita boleh dapatkan. Tapi kalau di akhirat, tang mana kita boleh cari? Tang mana kita boleh beli? Tang mana kita boleh pergi ambil? Pasal itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita ada lagi nak syarah ni kan? Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, sesiapa yang memberi orang mukmin pakaian, Allah akan memberikan pakaian syurga untuknya. So hadirin mukminin, mudah-mudahan apa yang kita ulas dan kita syarah daripada bab ini boleh kita lakukan sebelum kita dibangkitkan pada hari kiamat, dan kita berdoa agar ini semua menjadi balasan pada kita di hari kiamat nanti. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.